الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada pagi yang bahagia ini untuk kita meneruskan pengajian di dalam tafsir Al-Quran Karim. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa, dan agar Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala musibah, daripada segala kesihatan, kesakitan dan azab di dunia dan akhirat. Dan kita mendoakan bagi mangsa gempa di Turki dan Suria agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keampunan bagi yang mati syahid dan memberikan tabahan bagi yang hidup. Dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan keamanan dan kebaikan kepada mereka dan kepada kaum semua mukminin dan mukminat wal muslimin wal muslimat di mana saja mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Maka kita telah masuk kepada ayat yang kelima daripada surah Al-Maidah, dan kita masih berada dalam ayat yang sama. Maka ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perkara-perkara yang dihalalkan. Maka ada perkara yang perlu kita memahami. Ayat-ayat ini dia menerangkan kepada kita pada awalnya benda-benda yang diharamkan. Apakah perkara yang diharamkan? Jadi diharamkan kita memakan bangkai, diharamkan kita makan binatang yang tidak sembelih, diharamkan kita makan binatang yang jatuh mati dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita jenis-jenis makanan yang tidak dihalalkan. Maksudnya makanan-makanan yang tidak dihalalkan adalah sesuatu yang segelintir. Akan tetapi banyak perkara yang dihalalkan. Ini kalau kita lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala dia menerangkan sebahagian daripada benda ataupun ciptaannya yang tidak dibolehkan kita memakannya. Selain daripada itu semua dihalalkan. Jadi Islam menerangkan kepada kita benda-benda yang diharamkan, dan ia menerangkan kepada kita bahawasanya benda-benda yang diharamkan adalah benda yang sedikit. Akan tetapi benda-benda yang dihalalkan merupakan banyak sekali. Jadi dalam Al-Quran Allah menerangkan kepada kita apa yang diharamkan, dan dia menghalalkan kepada kita selain daripada apa yang dia mengharamkan. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, benda-benda yang dihalalkan terbagi kepada dua bahagian. Kita ada halal dimakan, dan halal yang dimakan ini bagi badan kita, agar kita dapat hidup ini dengan, kita dapat meneruskan kehidupan kita, jasmani kita. Perkara ini yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita pernikahan supaya manusia ini dapat berzuriat dan berterusan.
beranak pinak. Jadi yang pertama adalah bagi menjaga jasmani manusia. Yang kedua adalah bagi menjaga keturunan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan-makanan bagi manusia menjaga jasmaninya supaya dia dapat hidup, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pernikahan supaya manusia dapat beranak pinak. Jadi ayat-ayat ini pertama sekali menerangkan tentang makanan dan minuman. Perkara yang kedua adalah ia menerangkan tentang apa yang halal daripada perkahwinan. Jadi kita telah membicarakan ayat ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ayat yang kelima membicarakan tentang makanan yang halal kalau sekiranya ia disembelih oleh ahlul kitab, makanan ahlul kitab. Maka kita telah sampai kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan. Jadi kita telah sampai ini kepada bahagian yang mana Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan mereka-mereka yang diberikan kitab dihalalkan bagi kamu. Saya rasa minggu lepas saya ada membicarakan tentang siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul kitab. Siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul kitab? Ini soalan. Orang Yahudi ya. Orang Yahudi yang berketurunan dengan Nabi Yakub. Itu definisi ya. Sebab saya rasa lain kali kita nak adakan tes. Tes pun bagus juga ya. Jadi definisi ini ahlul kitab ini kita mengatakan mereka adalah golongan yang diberikan kitab. Yang diberikan kitab. Kitab apa yang dimaksudkan? Kitab samawi. Yakni maksudnya agamanya berdasarkan dengan sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini ada beberapa kitab. Kita ada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Selepas itu kita ada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa AS. Lepas itu kita ada kitab Zabur yang diberikan ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Selepas itu juga kita ada apa yang dikenali sebagai suhuf. Suhuf ini dialah kitab-kitab kecil. Diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan kepada nabi-nabi ini yang lain. Jadi sekarang bila kita lihat ini kepada agama ini, kita lihat adakah agama ini samawi? Apa maksud samawi? Samawi ini asal perkataan daripada sama. Sama maksudnya langit. Yani maksudnya adakah agama ini berdasarkan dengan kitab yang diturunkan daripada langit? Yang kitab ini yang diberikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ia, maka kita mengatakan ini adalah golongan yang ini ahlul kitab. Ini adalah perkara yang pertama. Bila kita mengatakan ahlul kitab, ini maksudnya mereka diberikan kitab. Perkara ini yang seterusnya adalah keturunan mereka. Yakni kita lihat misalan Allah Subhanahu wa taala memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam ini dia daripada Bani Israel. Bani Israel kita tahu apa maksudnya kan? Maksudnya anak kepada Israel. Israel ini adalah Yakub. Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam.
Jadi keturunannya semua adalah Bani Israel. Maka Nabi Musa AS daripada keturunan Nabi Yaqub. Jadi dia diberikan ini kitab Taurat. Dan Bani Israel kesemuanya diperintahkan untuk beriman kepada Taurat. Sebahagian yang beriman, sebahagian tak beriman. Maka keturunan mereka-mereka yang beriman, ini yang kita maksudkan dengan Ahlul Kitab. Begitu juga dengan datangnya Nabi Isa AS, dia diberikan kitab Injil. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Keturunan yang beriman, mereka adalah Ahlul Kitab. Yakni maksudnya mereka-mereka yang beriman sebelum berlaku penukaran. Sebab agama Yahudi telah berlaku penukaran, agama Nasrani juga telah berlaku penukaran. Siapakah yang beriman kepada mereka sebelum berlaku penukaran? Boleh kita faham insya-Allah? Yang ini sebagai misal Nabi Isa AS, dia apabila diberikan Injil, ada sebahagian orang yang beriman kepada ini, tapi tak ramai. Yang beriman hanya segelintir, pada zamannya hanya segelintir. Tetapi selepas dia diangkat, maka agamanya disebarkan, kan? Disebarkan. Jadi makin ramai orang beriman. Jadi kita mengatakan orang ini pada ketika itu Islam ke bukan Islam? Adakah mereka Muslim? Sekarang Nabi Isa AS ini bila dia menyampaikan agama, kitab Injil ini, ada segelintir orang yang beriman. Mereka yang beriman ini Muslim ke bukan Muslim? Mereka Muslim. Mereka beriman kepada ajaran Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa AS mengajarkan Tauhid. Mengajarkan Tauhid. Seperti mana kita belajar ilmu Tauhid. Selepas itu datang generasi selepas mereka. Generasi yang datang selepas mereka juga beriman dengan ajaran Nabi Isa AS. Adakah mereka Muslim? Muslim ke bukan Muslim? Nawal, Muslim. Mereka adalah Muslim. Jadi lepas itu generasi ini datang dan beriman, maka ajaran Nabi Isa AS berkembang. Jadi di sini kita mengatakan keturunan mereka-mereka yang beriman kepada ajaran Nabi Isa AS sebelum berlakunya penukaran. Apa maksud sebelum berlakunya penukaran? Sebab ajaran Nabi Isa AS selepas beberapa ratus tahun berlaku penukaran. Macam mana ini ia berlaku penukaran? Sebab agama ataupun ajaran Nabi Isa AS selepas beberapa ratus tahun, ia berlaku ini penukaran dengan paksa. Ada suatu benda yang berlaku yang besar dalam sejarah. Jadi mereka menukar ajarannya. Dia mengatakan Tuhan adalah satu dan dia adalah Rasulullah. Nabi Isa AS dia adalah Rasulullah. Tetapi berlaku ini penukaran yang mengatakan Nabi Isa AS adalah anak kepada Tuhan. Dan dia juga adalah Tuhan. Ini telah berlaku penukaran. Jadi sekarang kita mengatakan sebelum ia berlaku penukaran, golongan yang beriman pada ketika itu, maka keturunan mereka ini adalah Ahlul Kitab. Boleh kita faham insya-Allah? Begitu juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pada asalnya beriman kepada Nabi Musa AS. Lepas itu datang Nabi-Nabi yang lain daripada Bani Israel. Tapi selepas itu yang ini berlaku penukaran. Berlaku penukaran. Salah satu daripada penukaran yang berlaku adalah apabila datang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman. Maka mereka mengkufuri akan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, adakah mereka dikirakan sebagai Ahlul Kitab? Mereka dikirakan sebagai Ahlul Kitab sebab mereka adalah keturunan golongan yang beriman kepada Nabi Musa AS. Boleh insya-Allah? Jadi, ini yang dimaksudkan dengan Ahlul Kitab. Islam menghalalkan makanan mereka. Yang ini kalau mereka sembelih, kita boleh makan. Walaupun mereka tak baca bismillah. Walaupun mereka tak baca yang bismillah. Mereka sebenarnya ada baca, tapi mereka baca dengan cara mereka, yakni kepada Tuhan mereka.
Dan yang ajibnya hari ini kalau kita tanya orang Yahudi, adakah mereka sembah Tuhan yang sama seperti mana kita orang Islam sembah? Tahu apa mereka kata? Agak-agak apa mereka cakap? Orang Yahudi ni kalau kita tanyakan kepadanya, adakah awak sembah sama Tuhan yang kita sembah? Tahu apa mereka cakap? Mereka mengatakan betul. Kita sembah kita sembah Tuhan yang sama. Cuma mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kalau kita tanya orang Nasrani, adakah mereka sembah Tuhan yang kita sembah? Tentu sekali tidak. Sebab mereka sembah Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita tanya kepada orang Yahudi, adakah Tuhan yang mereka sembah sama dengan Nasrani sembah? Apa dia orang cakap? Mereka mengatakan tidak. Sebab orang Yahudi juga tidak menerima Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak menerima Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani menerima Nabi Isa AS tapi sebagai Tuhan, dan dia tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita orang Islam, kita menerima kedua-duanya. Kita menerima Nabi Musa AS sebagai Rasul, dan kita menerima Nabi Isa AS sebagai Rasul. Jadi lihat ini kepada keagungan ini Islam. Jadi apabila mereka ni Ahlul Kitab, kalau mereka sembelih, kita boleh makan daripada makanan mereka. Tetapi kita nak kena pastikan mereka adalah Ahlul Kitab. Tetapi agak-agak senang tak nak dapat cari Ahlul Kitab? Ya, kita nak tanyakan kepada ni, awak ini keturunan macam mana punya keturunan? Awak Yahudi betul ke bedek ni? Saya pergi ni ke Israel, Yahudi sehitam-hitam ni. Tadi saya tanyakan kepada dia, where are you from? Dia bilang Ethiopia. Okey. Allahu a'lam. Dekat Ethiopia pun ada Yahudi juga. Tapi Yahudi mereka pun sama seperti orang Afrika. Jadi dekat Israel pun ada perbezaan di antara mereka. Adakah mereka di Yahudi ke bukan Yahudi? Kalau yang ini bukan Yahudi, dia ni Yahudi. Mereka pun ada perbezaan yang di antara mereka. Jadi kita nak kena pastikan sama ada mereka ni daripada Ahlul Kitab ke bukan daripada Ahlul Kitab. Kalau sekiranya dia convert kepada agama Yahudi, bukan Ahlul Kitab. Nasrani, kebanyakan Nasrani zaman sekarang adalah convert. Convert apa maksudnya? Kita lihat yang ni misalan orang putih, rambut blond, mata biru, Kristian, kan? Dia Nasrani. Adakah ni Ahlul Kitab? Tentu sekali bukan kan? Besar kemungkinan ini bukan ini Ahlul Kitab. Kalau kita tanyakan kepadanya, when you converted? When? Dia mengatakan, my great grandfather. Kan? Converted into Christianity. Kita nak confirm ini bukan Ahlul Kitab. Sebab kita nak membicarakan tentang manusia-manusia yang beriman kepada ajaran Nabi Isa AS sebelum ini berlaku penukaran. Berlakunya penukaran adalah sikit lebih kurang 250 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. 250 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlaku penukaran yang dibagi agama Nasrani pada tahun 330. Tak silap saya. 330 AD. Masihi. 330. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun berapa kalau Masihi? Ada siapa-siapa tahu? 500 berapa? Ya. 572 Kalau kita mengatakan letaklah 571 ke 572 ataupun 570, tetapi perkara ini berlaku pada tahun 330. Jadi sikit lebih kurang 250 tahun. Jadi tarikh ini sangat penting sekali sebab pada tahun ini penukaran bagi agama Nasrani telah dijadikan rasmi. Maksudnya dia keluarkan fatwa semua nak kena ikut. Siapa tak ikut, dibunuh. Jadi yang betul-betul yang orang Islam takut, larikan diri. Dan fatwa ini dikeluarkan di mana? Di tempat di Turki. Di Turki. Di tempat yang dikenali sebagai Nisya.
Jadi ia dikenali sebagai The Treaty of Nicaea. The Treaty of Nicaea sebab ia dilakukan di tempat di Nicaea, di Turki. Dia dekat dengan Bursa. Kalau siapa pernah pergi Turki? Ada jamaah pernah pergi? Ada Bursa ada pergi ya? Bursa ini kira Ottoman Empire punya capital. Kalau Hajar ada tengok cerita Ertugrul, kan? Saya tak tahu ada tengok ke tak ya? Begitulah dekat Bursa. Itu mereka punya capital. Jadi Nicaea ini dekat kepada Bursa. Sebab zaman dahulu ini ia di bawah kerajaan Rom. Jadi yang melakukan penukaran ini adalah Raja Rom pada ketika itu. Namanya King Constantine. Itu sebab Konstantinopel dinamakan atas nama dia. Nama dia Konstantin. Dia masuk agama Nasrani. Maksudnya Raja Rom yang pertama yang convert. Sebab sebelum ini Rom mereka sembah bahala. Jadi dia masuk yang ni agama Nasrani, tapi masalahnya bila dia masuk agama Nasrani, dia menukarkan agama Nasrani. Dan dia memasukkan sebahagian daripada agamanya yang lama kepada agama Nasrani. Jadi agama Nasrani sekarang sudah menjadi campur aduk. Dan ini berlaku ini pada 330. Dan treaty dikenali sebagai Treaty of Nicaea. Jadi selepas itu yang ini dia mewajibkan Trinity. Ini Trinity ini keluar daripada sana. Apa maksud Trinity? Maksudnya mereka beriman Nabi Isa AS bukan saja anak Tuhan, tetapi dialah Tuhan. Jadi anak, lepas tu ada bapa, lepas tu ada Holy Spirit. 3 dalam 1. Jadi siapa Tuhan? Ni 3, tapi Tuhan tu 1, tapi 3 dalam 1. Tapi mereka tak sama. Anak dengan bapa tak sama. Bapa dengan Holy Spirit tak sama. Tapi Tuhan berapa? 1. Ini wujud 300 tahun selepas Nabi Isa AS. Ini kita mengatakan sudah berlaku perubahan ini kepada agama. Jadi manusia-manusia yang beriman kepada Nabi Isa AS yang asli, yang sebelum ini penukaran ini, ataupun walaupun selepas daripada penukaran tapi dia masih berpegang kepada agama Nasrani yang asli, maka mereka adalah orang Islam dan keturunan mereka adalah Ahlul Kitab. Jadi itulah kisahnya ini tentang Ahlul Kitab. Jadi hari ini bila kita membicarakan tentang Ahlul Kitab, kita harus faham definisi ini. Bukan maksudnya semua orang convert kepada Nasrani semua Ahlul Kitab. Bukan maksudnya. Ada orang Melayu yang murtad ini masuk agama Nasrani. Adakah kita mengatakan ini Ahlul Kitab? La ilaha illallah, kita mengatakan ini bukan Ahlul Kitab. Tapi yang ini sebahagian negara seperti Indonesia, apa yang saya dengar, mereka menganggap semua orang yang ini Kristian semua Ahlul Kitab. Ini menjadi masalah ini yang besar di sana. Jadi mereka membolehkan perkahwinan di antara orang Islam dengan orang Nasrani. Sedangkan ini di Indonesia mereka bukan Ahlul Kitab. Mereka adalah convert ini kepada Nasrani. Jadi sekarang ini kita sambung daripada mana kita berhenti. Jadi apa yang saya membicarakan hanya sebagai muqaddimah sebelum ini kita masuk kepada pengajian kita pada hari ini. Sebab di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kamu dihalalkan bagi mereka dan makanan mereka dihalalkan bagi kamu. Jadi orang Yahudi dia tidak ada masalah makan daripada makanan orang Islam. Begitu juga orang Nasrani tidak ada masalah, dia boleh makan. Orang Nasrani dia tidak ada hukum terus. Semua boleh. Dia boleh makan. Tetapi yang ini bagi kita ini orang Islam, kita nak kena berjaga-jaga. Kalau makanan daripada Nasrani, biasanya tak boleh. Mereka bukan Ahlul Kitab. Tapi daripada Yahudi pun kita kena tengok. Adakah ini Yahudi, betul-betul Yahudi? Ortodoks punya Yahudi? Makanan kosher mereka dibolehkan. Selepas itu Allah mengatakan, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun.
Selepas Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang makanan, sekarang Allah membicarakan tentang perkahwinan. Dihalalkan bagi kamu makanan-makanan dan diharamkan bagi kamu sebahagian makanan, dan dihalalkan bagi kamu perkahwinan. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, dihalalkan bagi kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang beriman, yang merdeka, yang mempunyai akhlak yang baik. Ini yang dimaksudkan dengan muhsanat. Kita ada perkataan yang di sini yang dikenali sebagai muhsanat. Bila kita mengatakan ini muhsanat, maksudnya kita mengatakan pertama sekali wanita-wanita yang merdeka. Wanita-wanita yang merdeka. Sebab Islam tidak menggalakkan kita berkahwin dengan hamba. Zaman dahulu kita ada hamba. Tidak digalakkan seorang lelaki merdeka berkahwin dengan seorang wanita hamba. Begitu juga seorang wanita merdeka berkahwin dengan seorang lelaki yang ini hamba. Sebab hamba ini dia dimiliki. Jadi kalau dia dapat anak dia juga ini dari hamba, masalah. Maka Islam tidak menggalakkan. Jadi maksud daripada muhsan, maksud yang pertama adalah wanita yang merdeka. Perkara yang kedua adalah mereka adalah wanita-wanita yang menjaga maruah mereka. Dan wanita-wanita yang ada akhlak yang baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila membicarakan tentang perkahwinan, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan wanita-wanita yang berhak untuk dikahwin adalah wanita-wanita yang merdeka dan berakhlak baik dan yang beriman kepada Allah. Maka Allah menghalalkan kita berkahwin dengan mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat. Jadi kita faham apa yang dimaksudkan muhsanat? Muhsanat yakni wanita yang merdeka, yang menjaga yakni maruahnya, yang berakhlak ini baik, tidak berlaku curang. Ini kita mengatakan muhsan. Asal perkataan muhsan ini maksudnya yang terjaga. Yang terjaga. Biasa wanita-wanita yang sudah berkahwin, mereka adalah muhsan. Yakni mereka menjaga diri mereka daripada zina. Mereka menjaga diri mereka daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan maksiat. Jadi kita mengatakan wanita ini adalah muhsanah. Wanita ini adalah muhsanah. Maka ini adalah sifat yang mana Allah menyifatkan dalam Al-Quran tentang siapa yang kita berkahwin. Maka kita berkahwin dengan wanita-wanita yang sifat ini sedemikian. Tidak digalakkan kita berkahwin dengan wanita-wanita yang curang ataupun yang melakukan zina dan sebagainya. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan mereka beriman kepada Allah. Minal mu'minat, daripada golongan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bahagian yang pertama yang boleh kita kahwin. Yang kedua Allah mengatakan wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Golongan yang kedua yang dibolehkan kita berkahwin kepada mereka adalah muhsanat daripada ahlul kitab. Yakni golongan yang ahlul kitab, wanita-wanita mereka yang berakhlak baik, yang menjaga yakni maruah mereka, dibolehkan orang Islam ini berkahwin dengan mereka. Tetapi dengan syarat mereka ahlul kitab. Itu sebab dalam ayat ini apa Allah mengatakan min qablikum. Jadi kita nak underline ini min qablikum, yakni utul kitab min qablikum, yakni mereka yang diberikan kitab sebelum kamu. Maka di sini ulama kita mengatakan sebelum kamu, yakni maksudnya golongan yang diberikan kitab, yang beriman kepada kitab sebelum ini berlakunya perubahan. Maka mereka adalah ahlul kitab. Maka dibolehkan kita berkahwin kepada mereka. Tapi bila kita berkahwin kepada mereka, yakni dengan syarat mereka adalah muhsanah. Seperti mana kita mengatakan, syaratnya adalah mereka adalah muhsanah. Yakni maksudnya mereka adalah daripada golongan yang mempunyai akhlak ini yang baik, yang tidak melakukan perbuatan yang curang. Tetapi adakah mereka beriman? Mereka ahlul kitab. Mereka tidak beriman. Bukan daripada wanita yang beriman. Boleh kita faham insya-Allah? Yakni misalan seorang Muslim ini berkahwin dengan seorang Yahudi.
Yahudi yang ni dia bukan dikirakan sebagai orang yang beriman. Betul ke tidak? Dia tidak beriman yang ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan orang yang beriman, tetapi dia mempunyai akhlak yang baik. Dia mempunyai akhlak yang baik. Maka dibolehkan bagi orang Islam berkahwin dengannya. Dibolehkan bagi orang Islam ini untuk berkahwin dengannya. Jadi walaupun dia tidak beriman. Walaupun dia tidak beriman. Sama juga dengan Nasrani. Nasrani yang ahlul kitab. Dibolehkan bagi orang Islam ini untuk berkahwin dengan mereka. Tetapi di sini para ulama kita mengatakan lebih afdal dielakkan. Tapi dalam segi boleh ke tak boleh, jawapannya adalah boleh. Dan biasanya ia dibolehkan kalau sekiranya tidak ada wanita Islam. Yang ni misalnya satu orang ini dia duduk di sebuah tempat semua ahlul kitab. Semua ahlul kitab. Dia nak kahwin. Tak ada perempuan Islam. Maka dibolehkan yang dia berkahwin dengan ahlul kitab. Dan ini berlaku dalam sejarah. Ia berlaku dalam sejarah. Sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan ahlul kitab. Apabila mereka keluar negeri dan tidak ada orang Islam ini di tempat mereka, maka daripada sebab mereka nak menjalankan dakwah, mereka berkahwin dengan wanita yang ini ahlul kitab. Tetapi banyak daripada itu masuk ke dalam agama, masuk dalam ke agama Islam ini selepas itu. Boleh insya-Allah di Palestin pun ini berlaku sekarang sampai hari ini. Orang Arab tapi isterinya Yahudi. Ya saya? Tak perlu. Tak. Kalau mereka convert, ini orang Islam. Yang ni maksudnya mereka tidak convert, mereka Yahudi. Ataupun Nasrani. Nampak tak? Ya saya. Ya, maksudnya mereka tidak solat, tidak apa. Ya. Ya, maksudnya mereka bukan Islam. Mereka Nasrani. Ya, dibenarkan. Dibenarkan berkahwin dengan mereka. Dibenarkan berkahwin dengan mereka dan dibenarkan memakan daripada makanan yang sembelih oleh mereka. Ini dibolehkan. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, dihalalkan bagi kamu berkahwin dengan wanita yang beriman dan juga wanita yang tidak beriman tetapi daripada ahlul kitab. Boleh insya-Allah. Wal muhsanati minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun, dengan syarat kamu membayar mas kawin mereka. Yang ini dengan syarat kamu membayar mas kawin mereka, maka dibolehkan kamu berkahwin dengan mereka. Muhsinina ghaira musafihin. Syarat yang kedua Allah mengatakan dengan syarat kamu juga mesti muhsan. Yang ini bukan maksudnya kamu nak kahwin hanya kerana persetubuhan. Tetapi kamu kahwin yang ini disebabkan sebab-sebab yang bermanfaat. Seperti menjalankan dakwah. Ataupun yang ini untuk membina keluarga. Maka dibolehkan kamu berkahwin. Daripada sebab ini zaman dahulu orang Islam berkahwin dengan ahlul kitab adalah supaya dapat berdakwahkan kepada mereka, supaya mereka dapat masuk Islam. Dan zaman dahulu Islam kuat, berbeza dengan zaman sekarang. Zaman dahulu ahlul kitab dia tinggal dalam negara Islam. Kalau kita lihat ramai orang Nasrani dengan Yahudi masuk Islam dulu. Senang nak masuk Islam. Sebab kerajaan Islam. Misalnya orang Yahudi ni misalnya, dia daripada dulu tinggal di dalam negara Islam. Dia tidak tinggal di negara yang bukan Islam. Kenapa? Sebab bila dia tinggal di negara yang bukan Islam, mereka ditindas. Jadi orang Islam yang jaga mereka, Yahudi. Orang Islam yang jaga mereka. Mereka ada di Palestin, mereka ada di Lebanon, mereka ada di Morocco. Semua ada tempat-tempat Islam ini yang menjaga mereka. Dan mereka jadi rakyat di dalam negara Islam. Jadi orang Islam juga berkahwin dengan mereka.
Dan selepas itu mereka juga masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga berlaku di Syria. Di Syria zaman dahulu hampir semua yang ini Nasrani. Orang Islam ini bila masuk Syria dengan Palestin, Islam minoriti. Tetapi selepas bertahun-tahun apa jadi? Makin ramai masuk Islam sehingga orang Islam jadi majoriti. Jadi tempat ini seperti Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, begitu juga dengan Turki. Ini adalah tempat-tempat yang kebanyakannya bukan Islam. Tetapi yang bila Islam ini masuk, hari ini tempat ini sudah menjadi negara Islam. Itu sebab di Eropah mereka takut dengan orang Islam sekarang. Sebab makin ramai orang masuk ke dalam agama Islam, sebab mereka juga belajar sejarah. Nanti kita jadi macam Syria pula nanti. Nanti Eropah adalah semua Islam. Jadi mereka tahu ini. Ada salah satu daripada profesor mereka mengatakan, dia mengatakan apa? Eropah akan menjadi Islam dalam masa 50 tahun. 50 tahun. Ini orang yang bukan Islam. Dia bikin survey. Dia belajar. Sebab orang Islam kalau kahwin, anak 5, 6. Lepas itu di Eropah pula sekarang LGBT. Lelaki kahwin dengan lelaki. Lelaki kahwin dengan lelaki macam mana dapat anak? Tak boleh dapat anak. Lepas itu perempuan nak kahwin dengan perempuan. LGBT. Jadi mereka mengatakan kalau kita sebahagian besar ini LGBT, apa jadi? Anak tak ada. Orang Islam ini anak satu keluarga 5, 6 anak. Lepas itu makin ramai masuk pula ke dalam agama Islam, lagi banyak anak. Jadi dia mengatakan dalam masa 50 tahun, Eropah kebanyakan majoriti ini adalah Muslim. Jadi mereka bimbang. Jadi mereka dah tahu ini benda ini. Jadi kalau kita baca sejarah juga, ini berlaku di Syria dulu, berlaku di Lebanon, sebab tempat ini kebanyakan daripada mereka bukan Islam. Tetapi bila orang Islam ini masuk, apa jadi? Mereka menyebarkan dakwah, makin ramai masuk ke dalam agama Islam, mereka berkahwin, ada anak dan sebagainya. Maka akhirnya orang Islam ini menjadi majoriti. Itu sebab Nabi kita SAW menggalakkan anak yang banyak. Ada hadis kan? Nabi SAW mengatakan apabila seorang lelaki bila dia nak kahwin, dia kahwin dengan wanita yang boleh melahirkan. Dan Nabi SAW menggalakkan ada banyak anak supaya dia menjadi bangga pada hari kiamat dengan banyaknya ummah. Jadi kita lihat hari ini musuh Islam ini takut dengan orang Islam, satu daripadanya adalah sebab anak banyak. Sebab dalam voting pun, dalam election pun ini mereka risau kan. Kalau orang Islam makin ramai, akhirnya orang Islam jadi presiden. orang Islam prime minister. Yeah. Jadi hari ini kita lihat hatta di Singapura ini kita lihat orang Islam biasanya walau macam mana pun anak lebih banyak daripada yang bukan Islam. Saya masih ingat saya di Bedok, saya punya jiran. Saya punya jiran ni dia sedih. Kadang-kadang dia jumpa kita, dia bilang, wow banyak bagus selalu ada anak gini-gini. Habis kita bilang macam mana nanti tak ada cucu ke apa? Tak ada, satu cucu pun tak ada. Tapi anak ada. Tapi anak tak mau anak. Anak dia tak nak anak. Jadi bila kita tanya misalnya kenapa dia tak nak anak? Dia bilang sebab anak nanti susah. Mahal. Betul tak? Nak masukkan sekolah mahal. Semua mahal sekarang tengah inflation. Jadi hari ini golongan muda dia fikir pasal ni semua. Jadi ada anak, jadi apa benefit ada anak? Kan? Tiap-tiap hari nak kena tukar pamper susah. Kan? Kalau tak ada anak kan senang, happy je kan. Ada orang fikir macam gitu. Jadi dia boleh bilang saya, dia bilang anak saya dia tak mau anak, jadi dia ambil anjing. Jadi dia pegang anjing. Jadi happy. Ada orang macam gitu, ada orang pegang kucing. Jadi dia tak nak anak. Dulu saya masih ingat guru saya dekat secondary school pun sama juga. Dia bilang I don't want children, apa pun tak dia cakap. Dia bilang children ialah when they are young they are cute, but after that when they grow up they do a lot of problem. Dulu saya masih ingat lagi. Habis saya tanya, so teacher, so what you do? So I keep a cat. La ilaha illallah. Tapi kita orang Islam ini subhanallah, Nabi SAW ini menggalakkan kita kan. Yang ni anak ini
Nabi menggalakkan yang dia ada anak, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu taala, tarbiyah, dan begitu juga anak yang soleh yang mendoakan ibu bapanya. Banyak ini manfaat. Jadi alhamdulillah yang kita lihat, hatta di Singapura kita lihat orang Islam makin banyak populasinya disebabkan beranak pinak. Nah, jadi balik kepada ayat ini, Allah mengatakan muhsinina ghaira musafihin. Dari bila kita berkahwin dengan mereka ahlul kitab, kita berkahwin dengan niat ihsan. Yani maksudnya dengan niat untuk kita menjaga diri kita daripada melakukan maksiat, dan juga untuk mengembangkan dakwah dan atas dasar-dasar yang membawa kepada kebaikan. Wala muttakhidhi akhdan. Bukan dalam keadaan yang mengambil akhdan. Tahu apa ini akhdan? Akhdan ni kalau macam zaman sekarang kita panggil girlfriend, boyfriend. Yang ini maksudnya tidak ada ikatan pernikahan, yang ini penzinaan. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dihalalkan bagi kamu wanita-wanita ahlul kitab. Tetapi apa yang dihalalkan adalah pernikahan. Bukan maksudnya kamu mengambil mereka sebagai apa? Sebagai apa? Inilah macam teman saja. Teman yang mana kamu melakukan maksiat. Jadi maksudnya di sini adalah pernikahan. Dibolehkan kamu bernikah. Sah pernikahan. Walaupun ini dia bukan Islam. Mungkin ada orang menanyakan, kita nak kahwin orang yang bukan Islam ni, siapa jadi wali? Adakah dibolehkan bapa yang jadi wali? Tak boleh. Jadi yang menjadi wali adalah wali hakim. Yang menjadi wali adalah wali hakim. Ini misalnya wanita Yahudi nak kahwin dengan orang Islam, wali hakim, dia gunakan wali hakim. Sama juga macam perempuan convert, bapanya kafir, belum lagi masuk Islam, bapanya tidak boleh menjadi wali, tetapi wali hakim yang mengkahwinkan. Muhsinina ghaira musafihin. Saya terlepas satu perkara. Kita ayat ini, muhsinin ghaira musafihin. Yani Allah mengatakan apabila kamu berkahwin atas dasar-dasar yang halal dan atas dasar-dasar kebaikan. Bukan atas dasar musafihin. Musafihin yang maksudnya penzinaan. Bukan melakukan zina, wala muttakhidhi akhdan. Bukan mengambil mereka sebagai teman-teman yang mana kamu melakukan maksiat dengan mereka. Boleh faham insya-Allah? Baik. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang Allah mengatakan barang siapa yang kufur ini kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya yang tidak beriman kepada agama. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan agamanya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hukum ahkamnya, maka apa yang akan jadi? Segala amalannya semua yang ini akan sia-sia. Semua yang ini amalannya akan menjadi sia-sia. Walaupun dia melakukan kebaikan, dia tidak mendapatkan apa-apa pahala atas kebaikan. Yang ini kebaikan yang telah dilakukan sebelum ini semua dari sia-sia. Apa sebabnya? Sebab dia telah menjadi kafir. Dia telah melakukan kekufuran. Jadi barang siapa yang mengeluarkan dirinya daripada agama Islam, segala amalannya semua ditolak. Apa mungkin dia dah buat haji, tiap-tiap tahun bayar zakat, solat 5 waktu selama 50 tahun. Apa jadi? Maka segala yang ini amalannya semua ini dia kosong. Ini yang dimaksudkan. Yang ini segala-galanya dia tidak mendapatkan yang ini apa manfaat ini daripada apa kebaikan yang dia telah melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau sekiranya dia masuk Islam balik, apa jadi? Dia kalau masuk ini Islam balik, dia start daripada awal. Disebabkan kekufurannya, maka amalannya semua ini habis. Maka Allah mengatakan faqad habita amaluhu. Amalannya yang ini telah menjadi sia-sia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari akhirat digolongkan bersama golongan yang rugi. Manusia yang paling rugi sekali adalah manusia yang beriman selepas itu murtad dan mati dalam kekufuran.
Dia apabila dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan menyesal semenyesalnya. Dia mengatakan, bagaimana yang ni aku ini kufur ini kepada Allah, sedangkan Allah telah berikan kepada hidayah pada awalnya. Dan dia lihat ini orang yang mati dalam kufuran ini diazab selama-lamanya, padahal dia pada awalnya Islam. Maka menyesalnya tidak akan memberikan manfaat kepadanya pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa agar Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Sebab ulama kita sentiasa mengatakan penting yang mati dalam husnul khatimah. Bagaimana kita nak usahakan supaya Allah berikan kepada kita istiqamah. Istiqamah dalam iman dan amal, dan mati dalam iman. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting sekali. Barang siapa yang mati dalam iman, insya-Allah selamat. Insya-Allah diberikan keselamatan. Tetapi apa yang kita takut, na'udzubillah min zalik, adalah kekufuran. Sebab ini akan menyebabkan semua amalan kita semua menjadi sia-sia. Na'udzubillah min zalik. Jadi hatta apa saja amalan yang kita melakukan, segala-galanya yang ini menjadi sia-sia. Jadi kita telah sampai ini kepada penghujung ayat ini. Maka di dalam ayat ini yang kita telah mempelajari, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Dan juga Allah menerangkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yani Allah memberikan kepada kita nikmat makanan dan minuman. Dan Allah memberikan kepada kita nikmat pernikahan dan beranak pinak. Maka inilah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kepada kita nikmat jasmani dan juga memberikan kepada kita nikmat rohani. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita yang Dia telah memberikan kepada kita nikmat yang besar dalam makanan-makanan yang diciptakan bagi kita, dan juga menciptakan kita di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala selepas ini menerangkan kepada kita kepentingan kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita nak bersyukur ini kepada nikmat? Salah satu daripadanya adalah dengan kita mendirikan salat. Kita lihat ayat yang datang selepas ini adalah tentang salat. Jadi salat ini dia adalah amalan yang mana dengannya kita mensyukuri akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Salah satu daripada perintahnya adalah mendirikan salat. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah." Wahai mereka-mereka yang beriman, apabila kamu mahu mendirikan salat. Dan ini dalam Al-Quran ini sentiasa bila membicarakan tentang salat, mendirikan salat. Sentiasa kita mengatakan perbezaan di antara melakukan salat dengan mendirikan salat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mendirikan salat. Jadi maksud mendirikan salat adalah melakukan salat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya dan melaksanakan rukun-rukunnya dengan betul, dan menghidupkan khusyuk dan khudu' apabila kita melakukan salat, dan kita melakukan salat seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan apabila kita nak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini adalah ayat berkenaan dengan wudu. Yani apabila kamu nak mendirikan salat, hendaklah kamu mengambil wudu. Sebab kalau kamu tidak mengambil wudu, tidak sah salat kamu. Maka wudu ini adalah syarat bagi sahnya salat. Jadi apabila kita nak mendirikan salat, maka wajib kita berwudu. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak melakukan wudu. Apakah perkara yang diwajibkan. Jadi ayat ini menjadi dasar bagi dalil melakukan wudu. Kita dah minum pagi, kita belajar tentang
rukun-rukun wudu. Jadi rukun-rukun wudu diambil daripada ayat ini. Jadi rukun wudu berapa kita ada? Wahai ajar sekalian. Ya? 6 ke 5? Semua mengatakan 6, bagaimana? Rukun wudu kesemuanya kita ada 6 perkara. Betul ya? Yang pertama sekali adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat adalah sapu sebahagian daripada kepala. Yang kelima, basuh kaki sampai ini buku lali. Akhir sekali adalah tertib. Jadi ini adalah 6 yang rukun yang diwajibkan di dalam wudu. Tetapi ayat ini hanya membicarakan 4. Sebab ayat ini pertama sekali adalah farsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kamu. Ayat ini pada zahirnya tidak membicarakan tentang niat. Akan tetapi Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan ada. Macam mana kita nak faham ayat ini? Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Apa maksudnya? Wahai mereka yang beriman, apabila kamu berkehendak untuk melakukan solat. Maksudnya apabila kamu berkehendak. Kehendak di sini termasuk niat. Yakni apabila kamu niat nak melakukan solat. Jadi niat ini adalah rukun. Wajib ini kita niat. Bilakah ini kita niat? Ini adalah soalan yang kedua. Kita kalau mengambil wudu, bilakah masa kita niat? Kita niat yang di wudu apabila kita membasuh muka. Sebab membasuh muka ini dia adalah perbuatan yang pertama sekali. Dia adalah perbuatan yang pertama. Maka niat kita mesti membaringkan dengan perbuatan yang pertama dalam ibadah. Sebab Imam Syafi'i dia mengatakan niat dia mesti diiringi dengan perbuatan. Baru dia dikenali sebagai niat. Tapi kalau satu orang itu dia niat tapi dia belum lagi basuh muka, tapi dia niat dulu. Lepas dia basuh muka, tak sah. Sama juga dalam solat. Kalau dia niat, lepas tu takbir, tak sah. Dalam solat juga kita nak kena membaringkan niat kan. Jadi perbuatan yang pertama dalam solat adalah takbir. Maka kita melakukan niat apabila kita melakukan takbir. Jadi ini dalam mazhab Imam Syafi'i kita keras sikit dalam masalah niat. Sebab kita nak kena membaringkan niat. Jadi bila dalam wudu kita niat apabila kita basuh muka. Soalan yang ketiga adalah apa yang diniatkan? Apa yang kita niat? Itu dia. Kita ada beberapa jenis niat yang dibolehkan. Kalau kita niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa taala, sah ke tidak? Ini niat wudu. Kita niat ini saja aku niat ini mengangkat hadas ini kecil. Boleh, tidak ada masalah. Ataupun kita niat saja aku mengangkat wudu yang wajib kerana Allah Taala. Ataupun kita niat saja aku niat bersuci untuk solat kerana Allah Ta'ala. Jadi dibolehkan juga. Jadi ini adalah cara kita melakukan niat. Sama ada kita mengatakan dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu. Tidak ada masalah. Tapi yang penting adalah kita memahami makna. Kita memahami makna ni. Jadi apabila kita basuh yang di muka, basuh ini dia berbeza dengan sapu. Kalau sapu maksudnya kita basahkan tangan dan kita lap. Ini adalah sapu. Tetapi basuh maksudnya air nak kena mengalir di atas muka kita. Jadi itu sebab bila kita basuh muka digalakkan kita basuh daripada atas ke bawah, bukan dari ke bawah ke atas. Sebab air ini dia turun daripada graviti kan, dia daripada atas ini ke bawah. Dia memudahkan ia sampai yang ini kepada semua ini pelusuk muka. Dan wajib kita memastikan air sampai kepada semua yang ini pelusuk muka kita. Wajib kita memastikan. Jadi muka ini daripada atas kepala sampai dagu. Dan daripada telinga bahagian sini
Sampai telinga. Telinga yang ni ke telinga, dahi yang ni ke dagu. Dan wajib kita menambahkan sedikit supaya kita sampai kepada keyakinan. Jadi wajib semua bahagian ini semua dibasuh. Dan muka kita pula ada rambut. Ada orang rambut tipis, ada orang rambut tebal. Jadi bagaimana sekarang? Kalau wanita senang sikit. Kita ada bulu kening kan? Bulu kening tak ada masalah. Tapi bagi lelaki, ada lelaki misalnya ada misai. Habis lepas tu yang dia janggut besar misalnya. Sekarang kita mengatakan bawa kulit ini daripada muka, kan? Tapi janggut dia ada sebagai lelaki janggut sampai kat sini, sampai kat pipi. Kan? Jadi sekarang ini mukanya yang kulit yang dekat bawah yang ni janggut ini, nak kena sampai air ke tak kena sampai air? Maka di sini ulama kita mengatakan kalau dia adalah rambut yang tebal, tak wajib air sampai kepada kulit. Dia hanya basuh yang zahir sahaja. Tapi kalau sekiranya rambutnya tipis, wajib sampai kepada kulit. Selepas itu bagaimana kita nak menentukan ni tebal ke tipis? Kalau saya ada fikir bagus stres semua orang. Macam mana kita nak menentukan sama ada tebal ataupun tipis? Di sini ulama kita mengatakan bila kita berada di hadapannya untuk kita berbual dengannya, kita dapat lihat kulit di bawah rambut ke tidak? Kalau sekiranya kita dapat melihat kulit di bawah rambutnya, maksudnya ni ada rambut yang tipis. Tapi kalau kita tak dapat lihat, maka ini adalah rambut yang tebal. Jadi daripada situ kita dapat menentukan sama ada ini adalah janggut ataupun misai yang tipis, ataupun janggut ini ataupun misai yang tebal. Jadi kalau sekiranya dia adalah misai yang tebal, maka wajib dia menyampaikan air di zahir yang ini misainya. Tak wajib air sampai yang ini kepada batin. Boleh insya-Allah. Sama juga dengan janggut. Tetapi kalau ia adalah rambut yang tipis, maka wajib disampaikan yang ini kepada kulitnya. Ya? Tak perlu macam mana? Kalau dia rambut tebal, wajib basuh rambut. Tetapi tak wajib air sampai kepada kulit. Tapi dia nak kena basuh zahir daripada rambut. Dan rambut dikatakan, rambut manusia ni, dekat muka manusia ada 20 jenis. 20 jenis rambut. Sebagai misal, kita ada kening. Lepas itu kita ada bulu mata. Lepas itu kita ada rambut yang ni di sini. Ini kita panggil, kalau dalam bahasa Arab kita panggil apa? Kita ada arid. Al-arid dengan di sini kita ada satu nama. Dekat sini kita ada satu nama. Kalau lihya kat sini. Jadi rambut yang kat sini lain. Lepas itu kat sini. Kan? Lepas itu yang kat sini. Ini yang dimasukkan dengan janggut. Dalam bahasa Arab janggut maksudnya yang atas kat sini. Rambut yang keluar daripada sini bukan janggut. Kalau dalam bahasa Arab. Ini adalah al-arid. Lepas itu kita ada misai kat sini. Lepas itu kat sini dalam bahasa Arab kita panggil anfaga. Rambut yang ada dekat sini. Lepas itu kita ada rambut yang ada di sini. Ada sebagian orang ada rambut dekat sebelah sini. Begitu juga ada rambut yang sebelah sini dan juga rambut yang di atas sini. Jadi ada sebagian orang yang ni rambut mereka di atas yang di muka. Nampak tak? Jadi dikatakan di muka manusia ini ada 20 jenis rambut. Jadi pernah dulu saya belajar dengan guru saya, dia mengatakan ulama kita bila mereka baca ibarat di muka manusia ada 20 jenis rambut, dia tak percaya. Dia mengatakan macam mana ni ada 20? Dia kira tak sampai 20. Dia mengatakan sampai saya pergi haji. Apabila saya melakukan tawaf ini, dia mengatakan saya lihat ada satu orang daripada India. Bila saya lihat muka dia, saya kira betul 20. Tak faham Tak, ini cerita betul. Sebab ada sebagian orang ini, subhanallah ini, dia rambutnya terlebih sikit. Ala kulli hal. Jadi kalau macam itu, semua yang ni rambut yang tipis wajib ini dia basuh. Boleh insya-Allah.
Ya, betul. Ya, kalau ya. Ya, betul. Kalau kita mengatakan dia daripada muka, wajib dia basuh. Wajib ini dia yang ini membasuhnya. Jadi wajib kita basuh muka dan juga tangan. Allah mengatakan farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yani basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sampai yang ini kepada siku, sampai kepada siku-siku kamu. Yang disebabkan masa, insya-Allah kita berhenti di sini ya. Melainkan kalau ada jemaah yang nak menanya soalan boleh tanya insya-Allah. Ya saya. Ya mana? Itu dia. Itu yang menjadi selalu, kita ada rambut ini di sebelah sini. Dia begini ya. Sekarang kita mengatakan had muka ni. Had ini muka ini. Kita ada rambut ini di sebelah sini. Ini dalam bahasa Arab kita panggil tahdhif. Tahdhif. Adakah ini daripada muka? Kalau dalam bahasa Melayu apa kita panggil rambut ini? Dia macam ada terkeluar sikit. Sebab kita punya muka ni dia begini sampai telinga kan? Sampai telinga kat sini. Jadi dekat tengah-tengah sini kita ada yang ni rambut dalam had muka. Dalam had muka. Ini semua adalah daripada muka. Dan wajib kita melebihkan sedikit. Ini daripada perkara juga kita nak kena faham. Kenapa kita diwajibkan melebihkan sedikit? Apa sebabnya? Sebabnya adalah kalau kita nak sampai kepada keyakinan yang kita telah membasuh ke semua muka kita, wajib kita melebihkan sedikit supaya kita sampai kepada keyakinan. Jadi bahagian ini juga daripada muka. Ini adalah bahagian yang mana air biasanya susah nak sampai. Sebab bila kita basuh muka kan, kita basuh begini. Kan? Jadi kadang-kadang bahagian ini terlepas. Nampak tak? Apa dia? Ya, betul. Kadang-kadang rambut tutup bahagian ini. Betul tak? Jadi bila rambut tutup, bila kita basuh air di muka kita, air tak kena kepada bahagian ini. Disebabkan ada rambut. Ini juga daripada perkara kita nak kena berjaga-jaga. Jadi kita nak tahu had mana yang ni muka kita. Selepas itu bagaimana kita nak menyampaikan air kepada bahagian tepi. Jadi biasa saya bila ambil wuduk, basuhan yang pertama saya basuh seperti biasa. Tetapi kalau basuhan yang kedua, saya ping sikit. Ini ping sikit apa maksudnya? Yang ni saya ke tepi sikit. Nampak? Sebab saya memastikan dari bahagian ini semua yang kena air. Sebab kalau kita basuh begini saja, begini, bahagian kat sini. Apa dia? Ya. Kita kena let down, kenapa? Pasal dia rambut ni tak kena air. Pasal dia dah panjang. Rambut kita kan panjang. Jadi dia dah ikat kan, dia ikat sampai akar. Ya. Jadi maksudnya kita nak sampaikan kepada bahagian. Jadi kita kena let down the hair kita dah ikat tu lah. Kenapa nak let down? Bukan. Sekarang. Pasal kat sini kan, bila dia dah panjang, so kita ikat ke belakang. Ya. Di sini kan rambut. Ya. Ya. Jadi sini kan ustaz kata kena kat sepasang kan. Ya. Jadi kalau kita dah ikat kan tak kena pasang rambut tu. Ya. Bukan. Yang dimaksudkan sekarang, dia bukan rambutnya, tetapi dia adalah kulit. Kulit di bawah rambut. Bukan maksudnya kita basuh ini. Tidak ada apa-apa. Yang penting adalah kita basuh yang ini bahagian had yang ini muka kita. Ya, betul. Kita basuh yang ini pada had yang ini bahagian. Ya, betul. Betul. Ya, dia begini. Kalau sekiranya rambut itu daripada had muka, ya betul. Tapi kalau sekiranya dia bukan daripada had muka, yang ini maksudnya
bila kita ikat ini rambut ini, maksudnya kita dah boleh basuh ini bahagian muka kita. Sebab kadang-kadang ini rambut ini dia menutup ini bahagian itu. Melainkan kalau ia keluar daripada bahagian had ini muka, maka dia mengambil hukum muka. Sama juga dengan janggut. Macam janggut, janggut ini dia daripada asal muka kat sini kan, maka wajib nak kena basuh ke semuanya. Kalau sekiranya dia begitu, memang betul. Kalau sekiranya rambut itu dia daripada had muka, jadi itu yang kita nak kena basuh. Betul. Ya, betul. Yang ini melainkan kalau sekiranya dia bukan daripada had muka, tapi bila kita lepaskan dia menutup had muka. Nampak tak? Maka di sini kita hanya mewajibkan kulit yang pada had yang ini kepada muka. Boleh faham insya-Allah ya? Ya saya? Makcik kata kalau macam gitu dia taruhkan air gitu je boleh tak Ustaz? Yang dari had muka ni. Oh, tak boleh sebab sekarang masalahnya dia bila kita basuh yang di muka, kita wajib membasuhnya. Bukan kita sapu. Sebab kepala ni berkenaan dengan sapu ini, bila kita sapu kepala tak ada masalah. Tapi bila kita basuh muka, kalau kita mengatakan ia daripada muka, maka wajib ini kita membasuhnya. Nah. Boleh insya-Allah ya. Kalau tidak ada apa-apa, kita berhenti dengan baca Fatihah ila hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بالصالحات اعمالنا وآجلنا الله يكرم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله